Baiklah. Tamatlah kita 5 ayat berapa? Ayat 52 hingga 55. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Faedah yang pertama, ayat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Allahu akbar. Allah kata demikianlah rasul-rasul dahulu, termasuklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadapi ujian. Apa ujian dia? Puak-puak kafir buat tuduhan rasul itu gila ataupun ahli sihir. Maka ayat ini menunjukkan sikap rasul dan para pengikut rasul, para pendakwah mesti ada sikap sabar. Sikap sabar menghadapi cabaran-cabaran yang dilalui oleh puak-puak kafir, puak-puak yang kerah kepala, yang tak erti bahasa. Maka ayat ini juga menjadi dalil bahawa annal mukazzibin rusul, pendusta-pendusta rasul, tariqatuhum wahidatun, gaya mereka, cara mereka satu je, walaupun berbeza jauh jarak dari sudut zaman dan juga dari sudut geografi tempat jauh, tapi kepala dia satu. Apa dia? Iaitu membuat tuduhan rasul itu gila ataupun ahli sihir. Masya Allah. Macam mana kalau kita fikir dengan otak kita, macam mana dia orang boleh jumpa? Macam mana dia orang boleh jumpa? Tak jumpa. Habis kenapa tuduhan sama? Sebab kepala dia sama. Kepala dia syirik belaka, maka tuduhan dia pun sama juga. Tuduhan dia pun sama. Itu zaman Nabi. Zaman pendakwah ni macam mana? Kita tengok di antara satu kumpulan yang sesat, kalau kita tak kata dia kufur pun sesat, puak-puak Rafidah yang dok menghentam Nabi, yang dok mencerca, menghentam sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Ini orang yang menjadi mangsa mereka. Tapi mari juga pendakwah lain yang meniru gerak kerja puak Syiah ni, menghentam pendakwah-pendakwah yang duk ajak mereka kepada sunnah supaya meninggalkan ajaran yang pelik-pelik, meninggalkan meminta pertolongan dengan makhluk-makhluk yang sudah mati, yang tak nampak. Kita mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuduhan dia sama dengan Syiah. Orang kata sepakat sekata list, sebab kecelaruan yang sama dalam minda mereka yang menyebabkan kata-kata itulah yang diterima pakai. Allahul Musta'an. Hati-hati tuan-tuan dengan perangkap-perangkap yang dimain oleh syaitan melalui kumpulan-kumpulan ini. Sebab kalau orang ajak kita kepada Quran, kepada hadis Nabi sallallahu, pada sunnah Nabi, kita terima. Mungkin berbeza dari sudut furuk, cabang, itu biasa. Ulama besar pun berkhilaf. Dalam buku yang saya tulis itu, rahmat dalam perbezaan, kita akan nampak di kalangan sahabat Nabi ada khilaf, tapi khilaf dalam masalah furuk, dia tidak khilaf dalam masalah usul. Maka kita hari ni pula khilaf, banyak kita khilaf yang kita ada hari ni, khilaf ikut nafsu je, bukan ikut dalil pun. Dalil tak ada. Oi, ada dalil. Ustaz ni dia jumpa mana-mana hadis yang boleh dia tunggang, yang boleh dia kona, dia kona juga nak suruh pengikut dia percaya. Ini dalil. Ini pada Quran. Bila dia nak zikir melompat, dia ambil ayat Quran. Apa ni, ya apa ini, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tu. Allah Taala orang mereka berdiri, mereka zikir berdiri, duduk, tidur. Dan kenapa tak ada pula zikir tidur? Pakat mari tidur atas masjid ni pakat berzikir, ngongek-ngongek belaka. Ayat tu disalah guna, salah tafsir, kita kata itu cukup berbahaya. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Illa qalu sahirun aw majnun. Mereka akan kata ahli sihir ataupun gila. Timbul soalan. An hadza yadullu ala annahum kullahum qalu sahirun. Mereka begitu tuduh, dia kata ahli sihir, sedangkan bukan ahli sihir, mereka nabi. Macam mana pula sedangkan
ma min rasulin illa wa amana bi qaumun, ada di kalangan rasul yang beriman kepadanya kaum dia. Mereka tak kata pun ahli sihir, tapi dalam ayat ini Tuhan sebut illa qalu, kecuali mereka akan kata, seolah-olah ayat ini menunjukkan semua mereka kata. Jawabnya bukan semua. Anna zalika laisa bi'amin, bukan semua itu. Allah Ta'ala tak kata illa qala kulluhum, bukan semua orang kata, tapi illa qalu, ada yang berkata. Maka dia kira majoriti tu kira ramai lah. Bila ramai orang kata, maka dia yang menguasai. Jadi ayat ni bukan menunjukkan semua orang, tapi ada di kalangan mereka yang membuat tuduhan. Zaman Nabi ada je orang beriman, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, kemudian diikuti oleh sahabat lain. Tapi hak kata gila pun ramai juga, geng-geng Abu Jahal. Timbul lagi soalan, kenapa Allah Ta'ala sebut sebelah pihak je? Illa qalu sahirun aw majnun. Tuhan tak kata ada kumpulan yang beriman, ada yang membenarkan, dan ada kumpulan yang mengatakan dia sahir ataupun gila. Kenapa dia sebut yang jahat je? Allah Ta'ala tak sebut mereka yang membenarkan dakwah Nabi. Lish? Ini menarik soalan. Al-jawabu li'anna al-maqsuda at-tasliyatu. Sebab ayat ni tujuannya nak menenangkan hati Nabi sallallahu, nak menenangkan hati para pendakwah. Maka cukuplah kita kata orang dulu pun mendustakan Rasul. Nabi SAW sendiri yang dakwah dia paling lunak, paling berhikmah, paling beretika, pun dituduh oleh orang. Jadi kalau kita hari ni nak ajak orang balik pada sunnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan, dengan macam-macam celaan, buat gambar poster di pangkah ataupun video-video celaan, kita mengatakan pelik apa? Ayat ini nak mentasliyah, nak menenangkan hati Nabi. Dan maka Allah Ta'ala tak sebut lagi orang yang menyokong, sebut yang ini je lah. Sebab dia panggil maqamut tasliyah. Maqamut tasliyah maknanya kita nak bagi tahu kepada orang supaya tenang lah. Bukan kita saja kena, Nabi dah kena. Baik. Yang keempat, Allah sebut di sini atawasau bihi balhum qaumun taghun. Adakah mereka berpesan-pesan ataupun memang mereka perangai gitu, taghut? Jawabnya taghut lah. Ayat ini menunjukkan bahawa anna qulubal kufar mutasyabihah. Hati buat kafir itu sama je. Hati yang buat kafir sama je. Semuanya buat tu dan pakanat a'maluhum mutasyabihah. Oleh kerana hati dia sama, syirik belaka, perbuatan dia pun, perkataan dia pun sama juga, membuat tuduhan yang sama. Tadi ayat kita baca, ayat surah Al-Baqarah 118, kadzalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum. Demikianlah telah berkata orang-orang yang dulu daripada mereka sama dengan perkataan mereka. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Saleh serupa dengan Quraisy, walaupun jauh berbeza. Sebab apa? Tashabahat qulubuhum, kerana hati dia sama, hati syirik belaka. Wal iyaz billah, bila hati syirik lah puak dia tu. Tak sedut pelikmu. Maka ayat ini menunjukkan kepada mana-mana pendakwah yang menegur, yang menentang amalan-amalan yang telah menjadi adat setempat, walaupun tidak walaupun menyalahi syarak, tetap orang yang menegur akan dituduh pemecah belah masyarakat, orang yang bawa ahli sihir sebab mempengaruhi orang, dan macam-macam cerita lagi. Kita mengatakan na'udzubillahi minal khuzlan, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, terkapai-kapai kita di atas dunia ini tanpa panduan, tanpa bimbingan, tanpa taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, wa dhakkir fa inna
wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebelum daripada itu ayat yang sama lagi atas, fatawalla anhum, tinggalkan mereka, engkau bukan dicela. Ulama kata semua para pendakwah yang telah menjalankan tugas, mereka tidak lagi dikira bersalah. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita pendakwah ni tak berani juga, banyak benda yang kita tak berani nak tegur. Kalau kita tegur jadi masalah. Setengah orang ni disuka, dia kata dia ja'alu al-habbah qubbatan. Benda kecil dia besar sebab dia tak suka dengan kawan tu. Itu je. Kalau orang dia suka, hak besar pun dikecil, ditakwil. Kalau hak benda dia tak suka, tak takwil dah. Allahu akbar. Ini perangai manusia dulu, kini dan selamanya. Baik, kita pergi ke yang kelima. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana sungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Jadi jelas Allah Ta'ala nyatakan peringatan itu an-naf'ul hasilu minaz zikra. Manfaat kita beri peringatan, beri pengajaran, beri tazkirah, beri kuliah, beri bayan untuk apa? Supaya lekat maklumat itu ke dalam telinga pendengar dan dia tembus masuk ke dalam hati. Sebab apa? Sebab orang yang mendengar dengan hati yang terbuka, dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ikut apa yang dia dengar. Sama ada maklumat baru ataupun renew, kata orang, mendapat refresh balik apa yang sudah ada dalam kepala kita, tapi kita terlupa. Kita ni kadang-kadang banyak terlupa kan. Bila kita orang maklum balik, saya belajar dah dulu, saya dengar dah dulu, ada ustaz cakap, ada ustaz dah bagi tahu, ada pendakwah royak. Lupa kita ni. Alhamdulillah, terima kasih pada pendakwah yang telah beri tazkirah kerana memperingat balik. Jadi kita naknya kita beri peringatan tu dengan dua sebab. Sebab yang pertama, kenapa? Kerana memang orang tu tahu dah tapi terlupa. Sebab yang kedua, kerana memang dia tak tahu, kita perjelaskan. Dia tak tahu, kita penjelaskan. Maka kata di para pendakwah, para ahli tadabbur, hadhil ayatul karimatu, ayat ini mengandungi iaitulah hikmat yang besar. Hikmatut tazkir, iaitulah hikmat kita kena sentiasa beri tazkirah, peringatan kepada orang. Allah Ta'ala syariatkan kita beri tazkirah rasmi setiap minggu apabila adanya khutbah Jumaat. Hari lain kita tazkirah lagi. Alhamdulillah, iaitu hikmat yang pertama. Tazkirah ni perlu disampaikan. Hikmat yang kedua, para pendakwah apabila dia menyampaikan ilmu dengan benar, dengan amanah, dengan jujur ilmiahnya, dia telah keluar daripada tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita tahu, kita diam, kita tak bagi tazkirah, kita pula berdosa. Sebab apa? Sebab kita tidak menyampaikan yang sepatutnya. Baik, satu lagi dalam ayat ini, ayat wazakir ini dalilun ala annahu kullama kana al-imanu aqwa. Sebab Allah kata tanfa'ul mu'minin. Jadi bila orang tu iman dia kuat, iman dia mantap, dialah orang yang paling kuat mendapat manfaat daripada tazkirah. Kalau imannya lemah, dia pergi dengar orang ceramah. Tadilah kita sebut tadi, pergi dengar kuliah, pergi dengar tazkirah, duduk di jauh-jauh, duduk di ujung-ujung, kan? Lepas pada tazkirah dia boleh makan, itu je lah dia. Kena pergi masjid malam ni sebab ada jamuan. Bukan dia pergi kerana nak dapat ilmu, kerana jamuan. Allahu akbar. Ada seorang sahabat saya ni, dia panggil tazkiratun bil hal, tazkirah dengan perbuatan. Seorang syekh besar, saya tak nak sebut nama, bukan mazhab kita menyebut nama orang, kecuali yang baik-baik. Syekh ni besar lah, dia pergi satu negeri di Malaysia ni cerita. Tapi dalam majlis dia tu dah hentam orang. Kata orang tu, kata orang ni, ustaz ni dia buat tuduhan ke ustaz tu gini.
Dia kata kawan ni yang mengembara berapa jam naik kereta semata-mata nak pergi dengar ceramah. Dia kata ni aku tak dapat ilmu malam ni, aku dapat mencela orang. Maka dia cari nama-nama yang dicela itu, yang dituduh itu. Cari dalam internet, dalam YouTube. Dia pun cuba dengar. Apa sebenarnya? Apa masalah? Dengar. Tak ada salah. Dengar orang lain pula macam tu juga. Akhir kali dia jumpa dengan anak dia pun waktu haji, dia kata, "Ustaz, saya nak bagi tahu pengalaman saya. Pengembaraan saya mencari hidayah, mencari petunjuk ini dan mencari kebenaran sebab hasil daripada orang duk kutuk sangat puak-puak ustaz ni, saya pun cari." Kita kata begitulah, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kadang-kadang dakwah kita ni orang lain tolong promote sebab dia tolong hentam kita. Orang lain pula tolong nak buka telinga nak dengar. Bila dia dengar, dia kata dia tak jumpa yang salah, yang adanya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah 5 faedah daripada tazkirah yang kita dapat ini.